guys, kembali lagi ke Johnson Podcast bersama Nazrul, Aslaha dan Afandi. Okay, hari ni dua orang lagi kawan kita tu tak dapat nak masuk atas urusan pekerjaan. So hari ni kami bertiga je lah untuk borak-borak dengan korang. So apa khabar semua? Sihat ke? Aku Alhamdulillah sihat. Bagus. Okay, topik kita hari ni kita Mbak. Awal sangat tu. Sebelum Karfin ditembak, lek lu. Tak ada pula ni. Tak ada bantal. Kita ada ni je. Allah tak ada bantal. Dah sediakan prop dah ni. Bodoh lah awal sangat. Okey lah. Okey dah. Kita sama-sama lah. Mau kacau sikit. Tak cerita. Okay. Back to topic lah Okay, topik kita hari ni kita nak sembang pasal aktiviti sebelum dan selepas selepas PKP. PKP masih ada ke? Okay, sebelum dan semasa PKP, apa yang korang buat? Aktiviti sebelum dan semasa PKP. Okay, kita mulakan dengan Aslaha dulu. Saya cerita sikit. So far PKP ni aku rasa nak dekat setahun Setahun lah. Dua. Nak masuk dua. Dua lah gila. So 2 tahun So mungkin yang apa orang khabar yang tengok premium video kita ni pun pegang pen tu. Saya ni boleh. Abang ni sejak masuk beyond. Jangan promote. Sorry, maafkan saya. Udah jatuh. Macam ni lah Nervous ke? Macam ni lah komen. Kita host baru. Nampak gugur tu. Tak, stand dia tak kukuh. Aduh. Teruskan. Okay. Aku rasa dah 2 tahun. And then aku tak ada niat politik Okay. Kes pun makin lama makin memberangsangkan. Dan aku pun Tapi hari tu okey lah. Kita kan turun kepada kosong. Ada pernah kita buat yang waktu PKP 1.0. Kan? First kali kita lah. boleh kosong kot. Cuma sekarang ni Yalah. amat merangsangkan. Jangan komen, kena block sekarang. Saya tak tahu. Memang aku rasa macam, lain gila tu PKP. Aku paling lemah pakai mask tu. Allah. Awak yang tak ada mask pun cungap. Bayangkan ada mask. Udah biru. Medam bau napas ni. Tak poyak bau royan. Orang jenuh. Yelah tu tengah musim kan. Musim royan sekarang. Bau nyalo bau. COVID masuk hospital kan sebab COVID, sebab bau royan bau mulut sendiri jenuh. Jalo macam PKP ni. Tapi itulah. Orang khabar dah dekat 2 tahun ni. Jealous kot lah. Pertama kali aku rasa jealous kot macam negara-negara yang dah tak ada PKP kan. Dia dah ada vaksin semua tu kan. Diorang pun dah ada vaksin. Diorang pun dah cucuk vaksin kan. So macam kita ni baru-baru lagi nak vaksin. So yang belum daftar tu tolonglah daftar. Yang mana korang yang tengah komen dekat bawah ni daftar lah dekat MySejahtera untuk vaksin. Yelah macam anti vaksin tu kita tak tahulah macam mana kan. Cuma kita belum melindungi diri lah terpulang. Yes. Jadi tu lah aku rasa macam banyak tu benda-benda yang dulu macam kita tak pernah hargai lah. Dulu macam tepin tu ceroy sangat kalau pergi tiap minggu kan. Tapi sekarang bapak dia dah tarik kejap pisang mat. Tak, aku nyalom rasa. Dulu kalau tiap minggu kenapa tu tak sampai ya? Nyalom tu. Kan? Rasa dapat Aeon, dapat makan Hokkaido tu. Nikmat sangat. Abang Endut nama dia. Kan? Layan tu. Lepas tu yang ni macam aku kongsi yang benda yang macam benda dulu kita biasa buat sekarang macam susah gila. Macam terhad lah. Contoh macam laptop kedai makan.
Lain Satu doh. satu kenikmatan yang kita tak dapat nak rasai dah Kan? balik. Dulu lepok lah kedai makan tu 2-3 pagi tak ada siapa nak alor. Ya, Sekarang tu. Melainkan orang kedai tu je lah, orang kedai tu je lah halau sebab tutup. Ini McD tak nyempat-nyempat pada kawan tu dulu 24 jam kan dia dulu. Ya, 24 24 jam lah. Sekarang Bayang pukul 9.30 dah letak kun dekat depan. kan. Itulah tu. Dulu tak payah kau begitu. Nyalor. Dulu pukul 2-3 pagi pun boleh sandi kun lagi. Kan. Wah, tu aku rasa Pukul 4 pagi pun dah boleh makan lagi burger. kan. Wah tu Sekarang ayah. pening cong. Jadi tu lah kalau macam dari sudut kelainan kebiasaan yang aku buat benda tu lah. Maksudnya lepok kedai. Lepas tu macam jalan-jalan tempat sekitar yang dekat-dekat je kan. Tak payah nak bening-bening. Dari segi macam aktiviti aku rasa macam dulu aku ni pun jenis yang nak kata melepok saja-saja tu tak ada juga. Masa lepok tepi jalan kacau awet tak ada lah. Aku pun ada lah. kan paling kuat macam kita lepok kita paling kuat mengerti lah orang kabur kan. Ya dulu kena mamak ah. Dia mamak kena mamak. McD. Lembah jadi lah. Lembah kena warung-warung kan. Tu nyembang nak buat podcast Josem style. Sembang lagi tu. Bajet. Cocok lah. Aku nak buat YouTube sembang. So itulah benda yang macam dari segi kita nak makan beza gila. Lepas tu masa terhad tu. Ya. Betul. Cepat sangat. Kan? Ya, contohlah macam pukul 10 tu sekarang dah okey sikit lah. Macam dulu pukul 8 tu. Aduh. Gila. Jadi kelang kabut. Aku stres betul. Aku contohlah macam aku balik kelas bila masa aku belajar. Masih belajar. Macam aku balik daripada kerja kan. Kadang aku balik pukul 7.30 macam tu apa semua kan. So nak pergi kedai makan ke nak pergi McD pun dah tak sempat tau. Pukul 8 tu. Gila. Memang nak kerja macam mana? Tak sempat. Memang tak betul tak sempat. Kalau malam tu macam bosan sikit lah. Yes, malam tu. Malam. Dia selalu hidup kita waktu malam kan. Malam baru hidup. Betul. Siang malam. ni masih dalam gua, kadang masih kerja kan. Malam tu lah baru nak rehat tu. Tu lah. Lepas tu dari sudut kalau aku dari sudut kerja tu aku rasa perubahan mungkin macam aku kelar gaji daripada daripada offline kepada online lah. So aku banyak fokus pada online. So dari segi maksudnya ni yang aku tahu tentang Zoom. So ada kemar lah kita boleh buat podcast. So tercetusnya Josem tu sendiri secara official. Ya, ada masa lah. Ada masa untuk buat online ni. Betul. So benda-benda gitu lah yang aku nampak. Maksudnya sebelum PKP dan selepas, maksudnya orang kata tak semua benda tu buruk kan. So pastinya ada hikmah dia lah. So far macam aku ada benda lah. Ada benda ada pros and con dia. Yes. Lepas tu aku paling suka adalah konten kita tak payah nak fikir nak shoot apa. Just kau buka webcam, kau sembang macam ni pun dah jadi konten lah. Alun lah. Ada macam ada lah konten tu kena fikir je lah. Tapi tak ada beria kan. Lepas tu satu tajuk goreng betul? Sampai jadi. So benda-benda kira goreng je. Ya dulu macam kita terlampau fikir angle ni tak cantik ni masuk sini tak mahu lah. Sekarang asal ada topik nyembang gini pun jalan dah. So macam dari sudut sebab aku aktiviti aku boleh katakan kalau Isnin sampai Sabtu kerja duduk pejabat dan sekarang pun benda tu sama je. Aku mesti masuk pejabat. Sebab aku bermain dengan editing video. So aku rasa macam benda tu rutin tu sama je lah. Macam hang kan. Hang kan duduk Ipoh. Berulang. Berulang Ipoh pedangan. So macam mana perasaan hang bila daripada sini nak ke sana tu? Susah ke tak untuk waktu PKP? Ini aku jadi ustaz ni. Emosi. Ini aku jadi ustaz. Nikmat mana kamu dusta kan? Apa? Allah, mana serban gua mana serban. Serius sebab apa? Time ni
jalan tu lengang babe. Aku macam, weh, Betul-betul. ini dunia aku ke? Macam tu. Kalau tak pagi tu kau kena fikir. Apa? Itu yang dia slow. Itu yang boleh feeling tu. Yes, Dia boleh buat feeling. drama pula. Kalau waktu hari biasa macam hang nak bobok dengan lori. Jalan tu Ya, tu. Jalan sesak betul. Ha. Tambah lagi dekat Menora tu. Seram babe situ. So bila Jenis lori. PKP ni itulah dia. Orang kampung kerja tu dari sudut feel bila hang naik motor tu feeling sejuk, nikmati keindahan alam. Dari Dan sudut cuaca sekarang pun okey sikit lah kan. yes. Betul dari sudut kerja aku rasa still sama sebab aku main edit video. So benda tu as a routine aku jugalah. So macam rutin Sampai Sabtu okey, Ahad tu kalau macam dulu aku pergi Taiping. Sekarang tak boleh, tak ada daerah kan. Tak ada daerah. So bantai lah. Kadang Mana yang boleh je lah. mana yang sempat, mana yang boleh lah, mana yang dibenarkan kita on. Itu je lah. Sebab aku rasa semua orang berkonsepkan sama lah. Sebab kalau dekat work from home ni mungkin kalau kita buat kerja di rumah mungkin lah idea-idea lain yang akan timbul lah. Benda-benda macam tu. So sebab dia dalam keadaan yang tenang. Betul? Kita tak rushing kan, kita dalam zon yang selesa. Betul? Boleh berfikir. Yeah. Ada timing kita sendiri. Yeah. So itulah aku macam share tu tak adalah banyak sangat tapi more yang aku nampak is ada dulu yang kita buat sekarang tak ada buat tapi sekarang adalah hikmah dia macam tu lah. Sama lah macam aku sendiri pun macam dulu waktu before COVID ni ada kan live kita dari segi pergaulan tu kita bebas. Kan like pergaulan bebas yang buruk tau. I mean like kau boleh keluar dengan kawan, lepak kedai makan. Boleh roda-roda. Kau ingat pergaulan Bukan bebas pergaulan mana? bebas yang Bukan toroi belakang lah. Bukan. Jangan taruh belakang sangat. Kamu bukan boleh. Bukan yang negatif lah. Fikir positif lah. Maksudnya boleh salah, boleh peluk macam tu lah. Yes. Boleh boleh cium-cium lah. Cium. Kalau laki-laki okey. Dia macam mana? Macam mana dia mbak. Bodoh lah. Bodoh lah dia ni. Dia macam yelah dulu kan kita boleh lepak like satu table dalam 20 orang pun boleh bantai lah satu table pun. Tapi sekarang bukan limit tu, memang tak boleh lepak langsung kat kedai. Itu pun dah terganggu. So nak jumpa member-member pun dah susah. Even tu dalam satu daerah sendiri pun susah nak jumpa member. Ni pula nak jumpa member yang jauh-jauh kan. So tak ada trigger. Jadi tak ada bosan. Untuk first dulu okey lah. I mean dah lama-lama tu dia jadi tak ada live. Macam hari-hari buat benda sama, kau duduk seorang-seorang macam tak jumpa orang. Itu pun satu. Dari segi emosi pun macam tu lah. Bila dah seorang-seorang dia jadi terlalu banyak berfikir. Itu macam untuk level-level kita yang baru lagi macam tak ada macam aku tak bekerja lah. Macam korang yang bekerja ada background music. Oh my god. Dia macam untuk orang yang bekerja dari segi emosi diorang tu mesti dah terganggu kan dengan tekanan-tekanan kerja, tekanan family. Kalau yang ada family macam kesiannya. Kenapa gelap? Bodoh lah korang. Aku tak akut ni. Aku ini kita mencintai tak move on lagi ke dengan isu yang lepas punya podcast. Okey. Silakan. Dia masih tak move on dengan podcast minggu lepas punya tajuk ni. Nak buat part 2 ke? Jangan. Nak korek untuk part 2 ke? Jangan. Kena bunuh. Kau rasa kena tak kita orang buat part 2 yang minggu lepas? Babak bodoh tu Saya komen dekat bawah. Bodoh tu. Aduh. Okay, back to topic Okey, sila. Macam korang kan dengan isu yang sekarang yang sejak 2-3 hari ni kita ada dengar kes pasal orang bunuh diri, pasal depress dengan tekanan sekarang kan. Apa korang punya pendapat? Fendi dulu. Okay, kalau contohlah macam aku lah. Aku rasa
kita udah masa jadi ustaz pula. Hai. Astaghfirullah. Kita adalah jangan putih. nyanyi. Oh, Jangan nyanyi. Sekarang kena belok pula kang. Bodoh. Elok ada orang tengok, tak nak tengok kan. Okay, sila. So Sila. kalau macam aku kalau kita seorang Islam ni kalau macam jadi musibah macam ni So kita kena banyak mengasah pada diri kau. Bodoh lah dia ni. Ya Allah. Anjing dia ya. Tak Bila tahu pada minum- member aku jadi ustaz. Aku macam apa dia ni? Dia macam jadi baik sangat. Aduh, Sekali wow, sekali serius kena lah. jadi Dah baik. insaf lah dia. Bodoh. Hilang dah So, ustaz tu. kalau macam yang bunuh diri tu fikir-fikir balik sebelum bunuh diri tu. Kau tak rasa sakit ke kalau bunuh diri tu apa semua tu? So kalau macam aku ya tu pun kalau mati, kalau pasal patah tu dah nak kena pergi hospital. Dah lah nak pergi hospital susah kan. Ya banyak COVID kan sekarang. Orang janganlah menyusahkan frontliner kita semua. Lepas tu dah nak bunuh diri kalau mati tak nak Apalah, macam tu. kira Tak nak go lah. kan. Jangan macam tu. Kalau mati tu nak macam mana? Dah dia takdirkan macam tu. Tapi kalau yang tak mati tu susah. Jadi kau double dah menyusahkan orang pula. dah ada yang patah lah apa pula dah nak kena pergi hospital. Pula Kita tu, bergalung sekarang. Bang, jangan Dia patah main bola tak apa. Yang patah bola tu. Abang striker. Abang striker tunggal. Itu tak perlu COVID pun dia jatuh sendiri, tak tahu kenapa. Dah tiba-tiba. tak ada angin, tak ada ribut, dia jatuh. So macam tu lah. Kalau aku rasa kalau macam yang bunuh diri, yang depress apa semua tu, fikir lah cara lain. Cara lain untuk kau survive lah hidup. Kan sekarang ni kan ada yang viral juga yang cakap pasal apa? Yang bendera putih apa semua kan. So, hitam tu. Sebenarnya rakyat Malaysia ni prihatin juga sebenarnya. Betul. Untuk yang Ada putih-putih tu. Dunia Tapi kau yang kan berubah. dia ni asyik nak nyanyi. Aku menjiwai. Aku ikut momentum. Ini bukan I can see your voice. Oh, bukan. Sila. So yang macam rakyat Malaysia prihatin tu memang betul pun. So banyak je yang orang susah contohlah macam Abili kan. Ustaz Abili Macam dah ke Liu. Palestin tak silap. Bukan dia dah balik sini lu. Dah balik Dekat Palestin tu. Ustaz Sana Bidu lagi ya? lah. Dia kat sana lagi. Dia dengan siapa nama? Caprice. Yang WhatsApp gang. It's Caprice. Caprice. WhatsApp gang. Apa tak tidur lagi? Tarik dia. Burung jap. Lah ada pakai inai tu je inai. Mbak. Tu je inai lepas tu kiss. Bengong. Sama beri sama. So dia macam tu lah. Malaysia prihatin Macam lah. bendera putih tu kan. Malaysia memang prihatin lah buat itu. Tapi okey lah orang yang membuat konten untuk bendera putih tu. Aku tak tahu lah sama ada kerajaan suruh ataupun kita rakyat yang buat konten berkenaan dengan bendera putih. Rakyat aku rasa. Tak pasti. Sebab rasa hashtag keluar daripada mulut dari netizen. rakyat kepada rakyat. Hashtag tu aku rasa. Netizen, astagfirullahaladzim. Rakyat. Hashtag rakyat So kepada kalau- rakyat. Benda tu. Kalau macam tu memang bagus lah orang yang buat konten untuk bendera putih tu. So aku kalau macam aku kalau jiran-jiran ni ada keluar bendera putih tu korang tolong lah, janganlah korang judge pula. Yelah, Bendera putih kita tak tahu sereda. dia kondisi dia macam mana. Kita tak tahu kondisi dia macam mana. Betul. Ya. Contohlah macam dekat rumah dia ada ramai orang kan. Anak dia ramai. So kalau macam tu susah, waktu susah dia kan. So Dia bantu tak boleh ada. bekerja ke apa kan. Setiap orang kan ada salah. Aku tak tahu kan. Apa Kalau itu pendapat aku. Kalau Laha, apa hang punya pendapat tentang keadaan sekarang
yang menyebabkan ramai orang jadi gila lah. Ada yang nak sampai bunuh diri lah, ada yang mencuri lah apa semua. Any advice? Oh gitu. Dia macam aku tengok lah macam berita-berita dia satu adalah tekanan hidup sebenarnya. Tekanan hidup. Tai lah kalau orang cakap duit tak penting. Duit tak penting. Aku suka benci orang cakap macam tu. Money is not everything. Tipu semua tu. Kan? Dia macam mana? Memang orang kata duit tu bukan segala-galanya. Tapi segala-galanya memerlukan duit. Gitu. Betul. Hashtag undilah hak. Nak berak pun 5 kupang. Ada yang cakap betul. RM1 lah. Mana 5 kupang? RM1 dah sekarang masuk toilet. RM1 koma. Yang koma duk acah kata duit tu bukan segalanya. Taik lu, mok lu. Betul lah. Mok dia. So macam benda-benda macam tu, satu tekanan hidup. Satu lagi dekat KL tu, aku rasa Nazrul, orang pada pengalaman duduk KL tu, boleh tahu kan kos dia macam mana, betul tak? Kan? Aku rasa yang bunuh diri kebanyakannya bandar pure kan, maksudnya orang yang duduk dekat bandar pure. Yang duduk dekat pekan-pekan bandar-bandar. Kita bukan nak cakap yang orang duduk bandar ni teruk, bunuh diri lah. Tapi kos hari hidup dia orang tu kat sana. Betul. Kos hari hidup. Dan orang sekeliling pun tak boleh judge. Maksudnya tak boleh hukum. Kau malas, memanglah kau tak dapat lain tu. Contoh setengah orang kata, weh, apa susah? Aku ni benda paling klise aku macam pernah dengar. Buat je konten YouTube. Nanti kau dapat duit. Kau ingat senang benda tu. Betul. YouTube senang buat duit. Kau ingat sekelip mata je buat macam tu. Betul. Lepas tu dari sudut orang judge yang kena buang kerja. Dia sebenarnya yang pasal buang kerja ni kan. Kau ada tengok yang postman kena buang kerja. Yang berapa ribu tu. Aku tak tengok video tu. Bila tu? Bila tu? Tapi viral lah. Memang viral benda tu. Oh serius lah. Yang berapa ribu postman kena berhenti serta-merta tu. Gelo. Bayang. Kesiannya. Itu aku tak tahu lah macam mana. Kan? Yelah sebab musim PKP orang tak pakai surat sangat kan. Banyak barang je kan. Sebenarnya dia orang nak cut cost juga sebenarnya tu. Tapi dalam masa sama tak boleh. Tak tahulah, tak boleh juga untuk buang semua macam tu. Kita tak tahu dia orang punya macam mana kan. Tapi aku rasa lah, bagi aku dia orang tak patut lah buat macam tu. Yes. Sebab kalau bagi pampasan pun okey juga kan. Kalau like berhentikan, bagilah like sikit duit lah untuk diorang survive selepas diorang dia buang kerja tu kan. Ke ataupun diorang dibuang macam tu je. Yang tu aku tak tahu. Sebab aku tengok yang dekat tu, dia macam tu lah ada berapa ribu orang postman dibuang kerja serta-merta. Tapi kesian lah. Ya. Ya, kita komitmen banyak kot. Ya. Betul. Contohlah macam aku punya pengalaman lah. Semalam aku sembang dengan member aku. Dia sebelum ni buat wedding photographer. So dia buat wedding, dia punya income sebulan boleh RM5,000 lah. Paling masuk. RM5,000. So bila PKP ni kan sekarang wedding susah kan. PKP lah apa semua. Mana dah kahwin. So tak adalah orang nak kahwin, nikah, ambil kakak kambang semua. So dia cakap aku dia macam susah sekarang sebab komitmen dia banyak kan. Nak kena bayar kereta dah RM500. Dah bayar duit api air, nak kena bayar internet, nak mak ayah lagi. So dia macam buat terlalu banyak lah. So kalau macam sekarang ni dia kerja lah. Dia kerja satu syarikat. Dia punya gaji RM1,200. Ya terpaksa lah masuk juga. Dia terpaksa juga masuk ke syarikat tu untuk dia survive hidup dia lah. Tak tahu macam mana. Gila banyak kot. Tak boleh nak memilih dah lah kan dengan keadaan sekarang ni. Tapi RM1,200 tu bagi dia tak cukup lah. Sebab sebelum ni kan dia RM4,000 dia dah selesa dengan benda-benda tu kan. So memang duduk Kuala pun kira frust juga lah. Dia duduk Kuala pun tapi frust juga lah sebab
Ya daripada 4,000 jadi 1,200. Gila banyak. Jauh sangat gap tu. Banyak nak bayar utilities kan. Nak kena banyak bayar macam-macam lagi. Dia punya rumah lagi lah apa semua kan. So aku cakap kat dia, kau jangan nak bunuh diri pula lah apa semua. Satu kerja pula kang. Tapi sebagai kawan nasihat. Pelan-pelan lah. Pelan-pelan lah. Kena ni balik 1,200 tu pun dia cakap dia tak boleh nak menyimpan. 1,200. Betul. Ya, nak menyimpan tak boleh lah. Dia duduk mana? Kuala Kangsar. Si duduk Kuala Kangsar yang 1,200 pun susah nak survive. Ni kan pula kalau yang jadi duduk kat tengah-tengah pekan, Kuala Lumpur apa. Tak payah duduk jauh lah. Duduk Ipoh dah. Ipoh pun kira okey lah. Tak adalah okey lah. Walaupun tu bandar tapi like okey lagi lah berbanding yang tapi 1,200 bagi aku dekat Ipoh susah sikit lah kalau kau survive sendiri. Kecuali kau duduk dengan mak ayah. Dari segi nak sewa, bayar utilities, makan, servis, contoh bawa motor ke kereta ke, semua pakai duit. Tambah-tambah kau duduk seorang kan. Waktu PKP pula contohlah waktu tu kau tak boleh nak kerja pula waktu tu. Lagi lah barai tu. Nak kena balik kau. Nak balik tak boleh. Polis tak bagi. Nak kerja pun tak ada kerja. Nak kerja tak ada kerja. Kena cari alternatif lain lah. Contoh kau nak berniaga ke apa. Tapi nak kena keluar modal kau. Nak kena ada modal kau. Banyak kena fikir tau. Jangan fikir masa kahwin tu. Macam tu atau minggu lepas asyik dah cakap masa kahwin je. Kahwin nak jodoh Aduh. Tak, asyik nak ada relationship. Dah, betul ni. Tunang lah, apalah. Betul-betul. Tombok tak tahu sekarang susah. Macam menarik topik tu. Mungkin kita kan bapak tapi macam betul lah macam orang yang dah ada keluarga kan. Kadang aku tak faham. Macam kita tak apalah. Kita masih bujang. Boleh duduk dengan mak ayah pun lagi semua. Cuma yang ada suami isteri apa ada anak semua tu. So aku tak tahu macam mana dia orang survive. Dia susah sekarang. Macam mana ni? Sebab tu kalau dua-dua laki bini tu bekerja, tahan lagi kan nak survive untuk cover overall cost. Ni kalau dah suami isteri dua-dua kena buang kerja, tu nak tanggung anak lagi, nak tanggung kalau rumah lagi, kau nak bayar bil itu bil ini dengan kereta. Uish. Ya macam korang yang tengok premier ni kan. Cuba korang try komen sikit dekat bawah. Kalau macam korang duduk jauh lah semua. Ya mestilah ada yang duduk jauh kan. Duduk luar jauh daripada keluarga. Rantau lah. So macam mana korang survive untuk duduk dekat jauh. So try komen dekat bawah ni. So nanti tengok. Macam aku pernah lah jadi perantau bukan sebab kerja lah, sebab belajar. Macam tu lah, like untuk sebelum time aku masuk belajar tu, sebelum adanya COVID, sebelum wujudnya COVID, so fun biasa aduk pekan kan. Ya so, boleh makan, pergi jalan, so life to have fun lagi lah. Aku boleh keluar. Untuk first sem selesa sebab duduk dekat hostel apa semua, tak payah fikir lagi lah nak utility semua. So masuk semester 2 berpindah ke rumah sewa. Start daripada situ aku baru fikir duit tu sangatlah bernilai sebenarnya, sebab kau nak bayar sewa, kau nak jaga makan kau, bayar duit makan, nak cover bil api, bil air, bil internet kau pakai, lepas tu utilities yang lain. Waktu macam ni kan, kita nak buat saving pun susah sebenarnya. Betul. So korang yang mana yang tak ada saving tu, plan-plan lah cari kerja ke ataupun cubalah untuk berniaga. InsyaAllah ada je yang akan support korang. Korang try lah untuk buat saving juga sikit. Untuk tak banyak pun sikit je. Emergency kot tiba-tiba lah jadi apa-apa kan, senang sikit. Kalau lah macam nak buat saving, tak semestinya saving tu kau kena pergi bank lah untuk buka account semua, tak perlu. Cukup sekadar kau menabung sendiri pun okey je. Macam sehari RM1 ke. Tak betul kau nak letak
dah letak sampai 300 dah kau nak kena simpan. Kau simpan 50 ke 20 pun okey lah. Ikut pada kemampuan lah. Ha. So macam Aslah, korang Aslah ada saving? Ada buat saving sendiri? Aslah Lah, kan dah kerja kan? Lah pun macam jadi macam fit lah. Udah Benda kerja dengan kan? ceramah ke macam mana? Aku macam seronok bagi laluan apa koma menyembang macam aku dengar je. Tapi guys, sebelum nak masuk ke pendapat aku lah. So kita rest kejap sebab aku pun macam dah macam dia orang dah naik share hari ni. So kita rehat kejap. So kita sambung podcast kita dalam 10 saat. Kita rehat dalam 10 saat je tu. So kita rehat sekejap. Okay. Bye. Jumpa selepas ini. Oh yeah, my man. Hi guys, welcome back after rehat tadi kejap. So, kita sambung balik dengan topik kita tadi pasal saving. So kat sini macam kita tahu keadaan sekarang kan dengan pandemik. So kerja pun susah, apa semua susah. So masing-masing kenalah ada saving masing-masing untuk future planning. So macam kat sini Nas nak tanya Laha dululah. Sebab korang dua orang kan bekerja, kita tanya yang paling ilmiah lah kat sini. Macam mana dengan punya planning, saving planning? Macam mana? Sebab anda bekerja kan? Untuk PKP. Untuk PKP ni lah. Secara jujurnya saya tidak ada saving lah. Maksudnya anda perlu tahu yang wow. Kita perlulah ya. Ya, sejujurnya aku tak ada simpanan bodoh untuk aku. Sebabnya aku pernah lah menyimpan kan. Aku pernah lah menyimpan 100 seminggu je bertahan. Lepas tu keluar balik kalau sebab macam mana nak menyimpan, kau bayangkanlah. Even walaupun kau ulang alik, even kau duduk dengan mak, dengan family, dia dari segi maintenance lain lah pula. Minyak, motor sekali isteri. Isteri tak ada. Isteri tak ada. Kalau ada lain. Okey, lepas ni kita kupas yang part tu Tak ada. Teruskan. So dari segi simpanan secara jujurnya tak payah sembang. Acah saya pun buat simpanan sebanyak 20% tak ada sembang. Tak ada. Aku memang begitu gaji aku, itulah aku pandai-pandai lah aku jaga sampailah gaji yang lain masuk. Gitu. Kiranya teratur lah punya pembelanjaan tu tersusun lah. Apa tak ada saving. Nak kata teratur tu idok juga. Tapi udah kerai. Udah kejung, dah jumpa ayah Pin nampak aku. Okay, tapi tak apa lah. Tapi aku rasa dia nak dengar ni. Aku rasa lain. Ke lain dia habis ni. Udah. Apa habis ke? Belum jadi sekarang si Walia. Kejap ni. Ada. Okay, tak apa. Nanti saya tell aku share aku. Cakap pasal saving. Aku macam benda kepentingan yang aku, walaupun aku tak ada saving, tapi still aku ambil takaful. Benda tu penting tu. Benda tu penting. Walaupun kita rasa macam tak ada function. Contoh lah takaful tu apa benda yang hang dapat melalui takaful? First, hibah. Hibah ni adalah nampak apa jadi. Tak payahlah masuk. Tak payahlah. Maksudnya first aku ambil hibah. Hibah ni dia macam tungan kan. Dia hadiah untuk family kita seandainya kalau apa-apa terjadi pada kita ataupun contoh kalau na'udzubillah lah, kalau macam aku terlanggar ayam ke kan. Lepas tu gang. So ayam duit mati. So duit tu ayam mati dia dapat. Dia macam duit tu mungkin untuk rawat aku punya, dia ada dua, satu untuk family, satu lagi untuk rawat lah. Sebab kita tak pernah tahu apa yang akan jadi kan. Kita bukan minta, tapi sebenarnya kita ada perlindungan diri kita lah. And then medical card ataupun kad kesihatan Melayu dia. Yes. Kad kesihatan. Tapi kau dengar ni, kau jangan labun macam
kamu kata kamu tak nyimpan. Itu kamu ambil takaful awak RM130 sebulan. Medical card sekali dengan hibah. Dia sebenarnya dekat takaful tu jugalah kita nyimpan no. Yes. So takaful kan boleh keluar nanti. Tak boleh keluar. Sampai satu tarikh matang kot istilah dia. Ya, betul-betul. dia satu tarikh matang ambil 5 tahun. 5 tahun ni. Yes. Betul. Yang 5 tahun baru boleh keluar lah kan. Dia baru boleh keluar. Yeah. So itulah maksudnya aku just orang kata spare je lah. Orang kata apa, kalau bahasa Melayu kita tu sediakan payung sebelum hujan, itu je lah. Sebab kalau dia sebenarnya itu satu platform di mana kau boleh menyimpan. Yeah. Tak semesti kau simpan untuk saving kau sendiri. Yes. Boleh je. Sebab aku ni jenis yang keborosan itu agak tinggi lah. Tambah-tambah kalau tempat, kalau berkaitan dengan makan, insyaAllah saya okey. Pantang viral, abang all out lah. Benda tu yang menjahanamkan pembelajaran aku lah. Tapi dengan adanya takaful, saya berjaya ya. Duit itu jangan jadi awak insurans ya. Okey, saya bukan ejen ya. Tapi kepentingan tu kena ambil lah. Benda tu je lah aku je nak share. Betul. Benda-benda tu kalau korang tak nak ambil pun memang kena ambil kau. Yes, seeloknya sebab ambil. Untuk selamatkan diri korang, walaupun korang macam terbeban untuk bayar benda tu memanglah rasa terbeban sikit sebab nak kena bayar komitmen setiap bulan kan. Cuma dia beban untuk masa tu lah, tapi in future tu adalah satu pertolongan nanti sebenarnya. Kau punya contohlah macam tiba-tiba tak ada kerja kan, kau boleh je keluar benda tu kalau lepas 5 tahun. Dan sekarang pun untuk rawat sakit saja pun mahal. Jangan ingat kita rawat sakit tu percuma. Sekarang ni penyakit pun mahal. Masuk hospital pun baru masuk dah 200 lah. So sembang lebih lah. Yeah. So itulah kenapa pentingnya. Dia kalau kita tak mampu menyimpan yang secara manual, carilah platform yang kita terpaksa ada komitmen lah, macam itulah. This is my opinion. Komitmen ni tak boleh nak lari lah. Yes. Korang mesti kena ada juga paling kuat satu komitmen lah korang kena ada kau. Yes, gitu. Ya, gila. Takkanlah tak ada langsung. Contohlah, loan tu biasa lah. Yang mana belajar tu faham lah. Memang kena bayar kok. Betul. Tapi yang mana yang kata aku komitmen tak ada. Senang lah. Nak ni. Tapi akan sampai masa kau akan ada juga komitmen tu. Betul. Engkau dah ada isteri, nanti kau tahulah komitmen tu datang dari mana. Tak tahu nasib kau. Semestinya berkahwin tu satu komitmen. Banyak gila. Benda paling simple lah, family. Family tu adalah satu komitmen sebenarnya. Exactly. Correction. I love it. Kau kena jaga family kau dulu tu. Jangan fikir nak kahwin je. Kahwin lagi kena. Inilah jadi dia bila bujang ya. Dah nak kahwin je. Bila bujang ni. Asyik duit kahwin, asyik kahwin duit. Itulah dua benda kita akan sembang. Asyik cakap pasal duit, mesti masuk pasal kahwin. Betul. Awak bakar berdom ni. Mak, tengin dia pun ni. Okay, macam Fendi sendiri. Sekarang pun bekerja. So dari segi pekerjaan anda macam mana dan sempat tak buat saving ataupun tak memang ada saving? Untuk aku kadang boleh buat saving, kadang tak boleh sebab setiap bulan kan tiba-tiba lah, contohlah macam tiba-tiba ada problem apalah kan, emergency, so kita kena guna juga duit tu. Tapi kalau ikut komitmen aku banyak sebenarnya. Tak adalah banyak macam orang lain tu nak ada kereta semua sebab aku tak ada kereta. So itu for the next plan untuk aku lah. Untuk kereta tu. Tapi kalau berkenaan dengan yang komitmen tu ada. Contoh macam marah aku nak kena bayar apa semua kan. Pelajaran kan, betul-betul. Dah mula bayar ni. Sebab aku dah berapa tinggal sikit lagi. Cuma tu aku kena plan satu-satu untuk habis kan. Loan tu lah paling aku fokuskan sekarang untuk aku habiskan sebelum aku ke arah
Yang lain. Kahwinan. Oh bukan. Tak adalah. Carilah Lambat lagi tu. pasangan hidup betul-betul. Oh kau. Okay. Lagi je. Cucuk lagi topik ni. Jangan. Nanti saya Bagi tembak. saya 2 sebab. Aduh. Oh, Okay, So, sebab so kalau macam aku nak settlekan mana yang perlu settlekan dulu baru aku for the next plan aku. Explain. Untuk plan aku sekarang yang aku plan sampai tengah tahun depan aku akan habiskan punya marah. Min, semoga mudahkan bos. Semoga dia memudahkan. So yang lain tu macam komitmen aku ada juga ambil insurans kok untuk medical card dengan saving. Itu aku bayar mahal sikit daripada Aslah 180. 180. Yeah. Takkan full card ke? Bukan Great Eastern. Oh, tak nak jadi ejen, tak nak promote tiba. Tak ada. Saya tak minat untuk jadi ejen sebagai insurans ya. Saya berkumpul duit shilling. Saya ada duit lama. Saya sugar daddy. Anda nak kurus, DM saya. Anda nak panjangkan yang pendek? Jangan. Bukan. Ai paet. Oh, baik. Benar. So itulah antara benda yang aku tengah plan sekarang. So kalau macam aku habiskan marah tu dalam tengah tahun depan aku dah okey dengan marah aku tu dah settle. Aku move to kereta pula. Macam tu. Oh. Semoga dia. Tapi untuk kahwin tu lambat lagi lah. Selepas daripada kereta aku tak tahu. Kita tengok macam mana. Tapi kalau ikut aku engineer tau. Aku suka settle satu-satu. Aku tak suka terus sekali 2, sekali 3. Aku ni lah nanti. Yeah. So kalau macam aku, plan aku habis tengah tahun depan aku settle pasal marah. Lepas tu aku cuba untuk kereta pula. Kereta tu kan 9 tahun. Itu masalah lain lah. Masalah lain lah. So aku buat simpanan untuk bayar muka. So for the next untuk lepas kereta tu mungkin rumah. Bagus tu ada plan. Sebab tu dahsyat betul. Ya maksudnya lepas habis isteri pertama, isteri kedua. Macam tu. Yeah. Ke bukan? Bukan. Okay, satu-satu. Satu. Lepas habis 2, lepas tu 3. Lepas 2, 3, 4. Buang satu, ambil lagi baru. Ambil satu lagi. Oh, gatel ada niat. Tengok diam-diam mobil berisi nak pasang banyak tu. Patut nak pasang satu. Kita kena pasang satu. Kita berfikiran jauh. Bini satu bagi kereta, bini 2 bagi rumah, bini 3 bagi anak macam tu. Menarik. So aku kalau macam aku macam mana sekalipun aku mesti kena cari benda yang aku boleh buat duit. Ya, bukannya orang cakap duit is everything, tapi duit is keperluan. Everything is duit. Everything has changed. Okay. Masuk lagi. So itu antara planning aku untuk aku saving lah. Macam yang itu planning untuk aku punya personal lah. Tapi untuk family tu itu lain lah. Itu memang sentiasa ada lah. Macam aku sendiri pun nak katakan planning beria pun tak ada juga dengan. Yelah aku pun baru lagi habis study, baru lagi habis intern. So dalam pencarian pekerjaan, masih mencari kerja. Dari segi saving tu tak ada lagi lah, tapi mungkin lah akan cuba kan, sebab tengok saving tu perlu. Astaga, opa. Ini bukan opa, ni opa ni. Bagai maai. 3 bulan. Masih lemah rasa.
Hey, Ya, we're good. kenapa macam apa pink sweet? Bisik oh ya. I need somebody to play in my Ui, pie. Push on my back. Oh, come on, Autograph back. kat sini. Autograph kat sini. Memori kari tari apa? Okay, Sama. Hei, ini Aku bukan masuk ni. je selek. Abang ni. Aduh. Disebabkan dah keluar dah bodoh-bodoh tu, dah hilang dah ilmiah tu. So korang komen sikit pasal benda-benda bodoh yang terjadi sepanjang PKP ni. Contohnya lah yang baru-baru ni, yang pasal isu pantai busuk tu. Yang pasal rebut power. Bukan, power ke bangkat yang tu? Bangkat, jubur dia. Bangkat Yes. Itu antara isu yang agak menarik perhatian dan hangat diperbahaskan. Kalau budak-budak kat luar sana bergaduh, berebut aslaha ni aku boleh faham lagi lah. Boleh faham lagi lah. Nanda wak ni. Dia ada kacukan siam sikit. Sunda. Dia bukit sikit. Nasi lemak rasa, teh tarik rasa. Jangan sampai saya basuh kopi lagi. Teh tarik ada sos. Teh tarik rasa. Ciki boleh. Deba. Benda. Sama. Apa aku masuk selek bang. Bang kau pun. Teruk sangat. Tergoda imanku tiba. Macam korang sini kan. Adakah disebabkan PKP ni orang jadi bodoh ataupun memang orang tu bodoh sebelum PKP? Macam yelah setengah macam untuk orang yang bekerja, macam kita yang bekerja atau student-student. Macam saya memang bodoh. Tak dinafikan lah yang tu. Itu fakta kita. So macam orang yang bekerja, kita faham lah dia punya tekanan hidup macam mana kan, dan menyebabkan buat perkara-perkara yang tak sepatutnya. So macam yang tak nak kata orang tu tak ada tekanan pun tak ada gak. Macam student kan, tekan student. Kalau nak katakan student, mungkin lah macam budak-budak you mungkin stres nak ada semester and exam. Dan budak-budak SPM pun mungkin sebab ada exam. Untuk budak-budak tak ada exam ni, untuk budak-budak tak ada exam ni, macam boleh tak buat satu benda yang berfaedah? Kan berfaedah bila korang tak ada ke benda-benda yang bermoral sikit nak buat? Ui, kena kecap gak lagi. Tak kot. Tak. Dia buat apa? Astaga. Dia tunggu timing tu ke? Sepanjang-panjang aku sini. Tak, aku duduk diri resdong je. Aku macam tunggu balik ke benda dia boleh bang. Udah hisap kau pula member. Okay, aku share pendapat aku lah tentang konten. Ini more pada konten lah. Yes, konten. Dah tiba-tiba jadi macam tak sioman kan. Dah macam cacat. Macam kalau yang orang bekerja kita faham. Orang yang bekerja yang ada family kita faham. Ni yang untuk remaja-remaja yang banyak free time. Korang kan pergi sekolah apa semua kan, duduk rumah. So pendapat korang, any idea untuk diorang, apa benda yang diorang boleh buat yang berfaedah daripada buat benda yang tak berfaedah? So okay, aku ni pendapat aku lah. Okay, first sekarang ni orang banyak fikir untuk jana pendapatan. Tak kisahlah dari sudut apa pun. Maksudnya tak kisahlah bar ke, gini ke. Maksudnya orang dah tak kisah. Selagi mana benda tu memberi menjana pendapatan dan bila kita dapat grab attention tu maksudnya kita berjaya untuk tarik orang tengok kita punya. Macam tu. Contoh macam tarian Sandy tadi. Kenyam dah. Boyan. Tentu pun. So itu aku nampak orang nak jadi pendapatan sebenarnya. Itu je. Contoh macam kita kan. Kalau kita tak didedahkan dengan macam ni, kemungkinan kita pun takkan buat benda macam ni. Maksudnya, contohlah kita buat. Maksudnya kita buat podcast.
Jujur cakap maksudnya aku ingatkan dia buat TikTok menari ni. bukan. Tapi itulah dia kena ada dua mindset. Adakah kita guna cara yang untuk kita stay lama atau kita stay sekadar singgah sekejap betul belah. Bermusim. Macam kita sembang macam sebelum ni kan. Contoh macam Han nak jadi content creator yang function, Han boleh ambil macam Sugu Pavitra yang India. Function. Memang function. Dia orang kabur dia didik kita tau. Dia macam ajar benda yang mengajar ni orang suka. Tapi aku suka yang ada tengok yang berani buat. So tu. Itu style. Kan? Sebab aku betul minat. Dia ajar. Dia ajar macam mana nak buat tu lah, macam DIY lah. Macam DIY. Benda-benda itu dia orang nampak macam bosan, tapi sebenarnya itu sangat mendidik sebenarnya. Orang yang kita nak adalah jangka masa yang panjang. Orang tak nak macam kita Joseph man. Boleh kita buat rakam, aku tanggal baju, aku lari satu kampung. Kau merakam lah. Benda bodoh. Nice lah. Aku nak. Aku okey je. Tapi benda tu feedback orang adalah orang kecam lah. Betul. Feedback kita tu contoh orang yang Joseph tu. Ni yang dia suruh budak gemuk lari keliling bendang tu contoh. Gila style tu. Dia style kat kita. Yang kena aku gampang. Kena gampang stepek tu. So macam kita ambil contoh paling korang nak tengok Cismo, korang boleh datang dekat ni Lama Kubur ni. Jangan tu, tak baik. Benda macam tu lah. Paling kita ambil contoh paling dekat macam Khairul Amin kan, tengok dia buat konten masak tu. Dia ajar orang 4 tahun tu makan masa. Betul. Ya, lama. Konsisten juga dia punya konten. Kunci sebenarnya konsisten je. Konsisten dan komitmen tu. Yes. Itu yang orang nak. Maksudnya ada kualiti. Orang pandang kau tu as orang yang berkualiti. Bukan bila orang sebut Mbak Mamat tak cukup sifat ni contoh. Orang yang orang nampak benda tu yang contoh yang tak baik, bukan contoh yang baik. Yes. So nak cakap tu susah. Biar macam orang ingat kita ni benda yang baik. Elok-eloknya begitu. So contoh yang baik lah. Yes. If kau nak jana pendapatan silakan, tapi kalau boleh laluan yang baik. Saya nak dropship boleh? Dropship boleh. Tak yalah, tak. Kan kata anda ingin menjana pendapatan. Saya nak dropship. Aku delete komen tu. Itu selalu komen IG. Bukan. So benda-benda itulah. If nak jadi pendapatan terpulang. Maksudnya pandai-pandai koma lah. Adakah koma orang nak ingat koma sebagai yang ataupun nak ingat korang sebagai guys. Dia dapat sesuatu benda yang manfaat daripada kita. Sebab baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hadirat sekalian. Bukan Alah, jangan jadi macam dia. Okey. Jangan jadi macam dia. Ni pun okey lagi lah. Beri contoh yang okey lagi lah. So itulah the base my opinion. So itulah. So mungkin the next ada lagi komen ada idea ke. Yang dah komen dekat premium ni teruskan komen. Nanti tak Laha balas, Fendi balas, Nazrul balas. Komen check je kat komen tu. Komen ada idea ke apa ke, ada apa nak share pun share. Nanti kita bahas kat situ. Nanti kita macam Bandit. Yes. Kita bahas seorang-seorang, don't worry. So siapa lagi? After me? Okay, Fendi. You have Fendi. opinion of the time of the paling gitu? Yes. Bantai. So macam yang konten-konten kreator ni sekarang kan dah terlalu konten. Kan sekarang ni dah terlalu ramai konten kreator. So ada yang berkualiti, ada yang tak berkualiti apa semua. So korang boleh tengok sendiri daripada segi yang macam tu. Yang mana yang tak berkualiti tu
selalunya yang tak berkualiti yang cepat viral. Yang cepat naik. Tapi tak sekejap lama lah. Yes. Sekejap lah. Tak lama. So kalau macam yang bar tu. InsyaAllah hujung bulan 7 habis lah. Kan sebelum ni pun ada je yang viral-viral yang bukan bodoh tu. Apa benda tau itu. Tak ada dah sekarang. Sekejap je semua. So kalau macam korang nak lama ke apa, semua benda tu korang kena belajar. Semua tu proses untuk korang belajar. Tak ada benda yang senang lah. Tapi kalau macam yang baru-baru naik lah apa semua, contoh macam Coki tu. Kejap kok. Mana ada lama. Dah tak ada dah sekarang. Bodoh 46. Mana tau. Udah hilang. Udah jadi 47 dah kot. Dah naik umur. Dah naik dah umur dah. So kalau macam dia orang kan, contoh macam Coki ke Budak 46, dia orang bukannya content creator yang bodoh. Cuma dia orang sekejap sangat. Ya, dia orang tak expect pun yang dia orang boleh pergi macam tu. Cuma korang viralkan dia orang kan. So boleh lah cepat lagi naik. Benda-benda bodoh memanglah cepat naik. Betul-betul. Dia buat benda-benda pandai. Macam kita orang lebih minat benda-benda yang bodoh je. Ya, mungkin benda-benda bodoh tu boleh membahagikan dia orang. Kita tahu lah. Sebab rakyat Malaysia kan kebanyakannya stres. Dengan PKP lagi lah apa semua. Stres tengok video-video tu. Hiburan. Dia perlukan hiburan. Mungkin dia ni. Tengok macam kita ada hiburan sekarang. Tengok skrin. Betul lah tu. Betul mbak. Dia dengan dia punya ketum tu. Tu lah. Tak habis-habis. So kalau macam aku lah, kalau konten-konten kreator tu yang mana yang berkualiti tu korang support lah diorang. Diorang pun beri manfaat pada orang lain. So contoh macam aku suka lah tengok yang berani buat tu. Memang kau lah, aku suka gila lah. Dia ada mesin yang boleh buat 3D tu kan. Gila style tu. Aku tak pernah tahu pun mesin tu ada dekat Malaysia. Tak banyak sebab dia mahal gila tu. Dia beli kat Shopee pun. Kat Shopee. Dia bukannya aku ingatkan memang nak kena pergi beli dekat kedai mesin ke bukan kedai mesin yang krrrr tu. Mesin tu kan? Bukan kedai mesin tu. So mungkin yang berani buat tu aku suka tengok. Contohlah macam Kairaming punya konten pun best kok. Ya, berkenaan dengan resipi kan. Korang buat pasal resipi memang laju lah. Orang Malaysia cukup suka benda-benda pasal makan ni cukup suka. Kita kena tanya brother kita yang tengok skrin ni. Yang suka makan tu. Dia sebenarnya dia terjejas tau. Terlalu ekosistem dia terjejas. dia punya sistem dia terganggu. PKP ni dia punya ekosistem dia terjejas. Saya kalau boleh nak lepak buka kedai. Tutup kedai tu. Dia bukan lepak kedai sebenarnya. Dia nak makan bukan. Lepak tu dia letak tepi. Ekosistem dia terganggu sekarang. So kalau macam dia susah sikit sekarang. Kan sebab sekarang ni kebanyakannya orang tengok handphone, tengok PC, buat kerja kat rumah. So kebanyakannya orang tengok dekat YouTube. Contohlah macam adikku kan. Adikku hari-hari tengok YouTube. Padahal tengok apa je pun. Tiba-tiba keluar kita punya podcast. Aku terkejut je. Adik aku tengah rega. Like and subscribe giver. So dia macam platform media ni terlalu luas daripada TV lah. Dia dengan keadaan sekarang kan bukan media literally like media gadget kan tengah naik. So platform kita banyak. Kita ada YouTube, macam dulu mungkin lah Facebook, bodoh-bodoh je, WeChat dulu. Tapi sekarang kita dah ada Instagram, kita dah ada TikTok.
kita dah ada Twitch, kita dah ada banyak-banyak platform untuk stream, untuk kau share korang punya konten yang kalau boleh buatlah konten-konten yang berfaedah lah. Yang kalau minat game, korang buat konten pasal game. Kalau yang minat masak, buat konten pasal masak. Kalau korang minat Dia Instagram, ada. tu follow kawan saya tu. Follow lah Aslah kaki gam. Geng-geng ayah pin. Ke langit je kerja dia. Ayah Pin pernah berkatuk. Oh. Alam di sebalik mata. So itulah antara benda-benda yang korang kena support lah. Macam yang berkualiti tu support, yang tak berkualiti tu janganlah support. Boleh support, tapi bagi dia orang lama lagi dalam buat konten-konten yang boleh memberi manfaat kepada orang lain. Betul-betul. Itu lah. Contoh macam aku rasa Coki tu sekarang dia dah sekali dengan Aisyah. Dia buat konten sekali dengan Aisyah. Oh. Aisyah Khalid Faham. Yang budak 46 yang hilang. Tak tahu pergi mana. Harudang. Apalah, like tak adalah orang mempergunakan dia as bahan yang macam memburuk-burukkan dia kan. So okey lah, dia tak ada. Tapi kira okey lah, dia boleh juga famous. Kalau orang guna dia untuk benda yang baik, okey je. Takut orang so salah macam macam aku. Hopefully benda-benda yang berfaedah tu lagi banyak lah. Konten-konten yang berfaedah tu. Daripada macam sekarang kita duduk rumah, banyak benda-benda yang kita nak buat tak boleh buat. Kita nak keluar tak boleh nak keluar. So media yang kita ada macam kita selalu main handphone, Google sana, tengok YouTube semua. So mesti nak tengok benda-benda berfaedah yang benda yang kita boleh buat kat rumah. Contoh macam kita tak ada masa nak keluar, kita spend dalam kat rumah. Contoh kita boleh masak ke, macam yang main game boleh main game ke. Yang suka macam mak-mak yang suka berkebun boleh berkebun. Tolong mak-mak berkebun. Itu pun satu benda yang akan menyebabkan kita release stress dan tension kita. Kena ada satu benda yang kita boleh buat untuk cover. Ya, sekarang kan musim durian pula. Boleh lah tolong cari you. Sekarang musim durian. Yang mana ada kebun. Lepas ni kita orang akan share kat korang pasal durian. Ada vlog pasal durian ke? Komen kat bawah. Komen. Kau nak tengok kita makan durian. Oh, dah bunga. Mak kita anak dara. Anak dara. Masih lagi nak isu kahwin pinang anak dara Ya, kita mungkin lah kita akan tengok konten Nazrul makan durian. Ada kalau kau nak tahu Nazrul dia tak makan durian. Walaupun dia dulu di sekolah orang panggil dia mat durian. 01 IC saya. So mungkin kita boleh buat satu challenge, satu biji durian Nazrul kena makan sebiji. Makan sebiji habis. Okay. So kau kena komen dekat sini. Kau nak bila? Kau support ke tak? Kau support tak untuk challenge Nazrul makan sejibik durian? Sebab dia tak makan durian. Walaupun dulu orang gelakkan dia mat durian. Challenge accepted. Okay, kita dah sampai ke penghujung dah ni. Ada sepatah dua kata ke nasihat-nasihat ke untuk rumusan kita. Yes, rumusan lah. Berkenaan dengan apa kita punya ni? Aktiviti PKP. Aktiviti PKP rumusan. Silakan Don pada rengas. Afandi Fairuz. Aku dulu. Yes, anda dulu. 4 minit guys. Kalau macam aku lah. Aku rasa aktiviti waktu PKP dengan sebelum dan semasa PKP ni sangatlah berlainan. Memang gila lain lah aku cakap. Macam semua tempat tak pergi. Kalau dulu aku selalu juga gerak-gerak dengan diorang kan. Pergi Penang lah. Pergi Cameron lah. Pergi mana? Pergi Bangkok tak? Pergi Teluk Batik lah. Teluk Senangin lah. So kalau macam sekarang ni tak boleh nak pergi kan. So lain lah.
Dulu nak pergi taping pun tak ada masalah. Nak buat BBQ setiap Sabtu Ahad tak ada masalah. Itu pun Tak ada polis kacau. Lepas tu betul. macam Aslaha nak balik pukul 12 macam boleh je. Betul. Sekarang tak boleh. Sekarang kena roadblock. Itulah tu. Walaupun dia bukan daerah yang lain. Kena roadblock. Itulah macam Aslaha sendiri macam mana? Rumuskan sedikit daripada anda. So last just yang mana ada PKP yang mungkin stres ke apa, korang just angkat je bendera putih tu dan orang jangan judge lah. Korang jangan komen jangan judge lah sebab kita tak pernah tahu. Tanya dulu kan? Yes, susah perik orang dan kalau kau nak tolong sekali pun jangan ada tekan orang gambar tu. dekat gambar dia orang tak sukakan privacy, just tak sukakan publicity, just kau private je untuk di ikhlaskan di kita sebab Tuhan je, biar Tuhan je lah nampak senang cerita. So itu. So untuk aku tu lah simple je. Just nak buat baik, buat je baik. If kalau orang tu tak suka untuk dipublickan, kau private kan saja. Itu saja daripada aku. Betul. Terima kasih Ustaz Aslaha. So macam Nas sendiri pun hopefully rumusan untuk overall kita punya topik, harap-harap kes kita dapat dibantras. So semua orang beri kerjasama. Mana yang susah tu carilah orang untuk kita share problem kita, mana tu orang lain boleh tolong kita juga kan. Jangan pendam seorang-seorang. So kita tolong each other, bantu satu sama lain. So yang macam korang yang belum daftar vaksin tu tolonglah daftar. Tolong daftar supaya kita boleh menghentikan penularan COVID-19. Betul. So kalau macam korang dah dengar podcast daripada kita orang ni, korang jangan lupa like, share dan juga subscribe. Komen dekat bawah for the next content. Kita nanti mungkin kita ada satu challenge. Aku tak sabar yang ni. Mungkin kita jumpa dekat next. Korang kena komen dekat bawah. Spam komen. Yang challenge accepted ke tak? Nazrul kena buat sebiji. Ni letak hashtag Nas Durian. Hashtag Mat D. Kalau nak tengok Nas makan durian, letak hashtag Mat D kat bawah. So kalau korang so itu sahaja aku rasa. Itu saja kita punya podcast untuk kali ini. Terima kasih kepada Nazrul, Aslaha Sulaiman, saya Effendi Virus. Dah aku pula pergi ke host. Pantai. Boleh. Kita Melayu sapu je job. Itu saja daripada kami. Jangan lupa like, share, and subscribe YouTube Joseph Official dan jangan lupa follow IG kita orang. Joseph Official. 50 saat lagi bos. So itu saja daripada kami. Joseph, bye-bye. Bye. Jumpa minggu depan insya-Allah.